Hello, my name is Mardia and this is Ezra, my 2 years old male hedgehog. Hari ni kita cakap pasal apa? Before we start, I just want to say you guys have to deal looking at my acne. And tu sebab mask, but I will still wear a mask and you guys should too, okay? Hari ni I akan cakap pasal guide in case korang consider untuk beli hedgehog. So, apa yang korang perlu expect, and ada term macam buy, beli, ada term adopt, ada term rescue hedgehog. So, which one is which one, and also male and female, apa perbezaannya. So, korang memang kena aside from basic research pasal hedgehog itself, korang kena tahu guide ni supaya maybe korang tak tersalah beli or terkena tipu dengan seller or etc. So yes. Alright, so sekarang ni korang consider untuk beli hedgehog. Korang dah tengok video ni and then korang dah consider commitment, korang dah consider environment, financial, dah tahu dah ada vet, dah call vet yang terdekat kat area you guys yang memang boleh trade hedgehog. So that in case apa-apa jadi kat hedgehog korang, korang tahu kat mana nak bawa hedgehog korang. Now korang memang betul untuk decide untuk nak dapatkan hedgehog, nak jaga hedgehog. I suggest before korang beli ataupun ada hedgehog, korang kena tengok dulu hedgehog daripada depan, and even better pegang hedgehog tu sendiri so that korang boleh tahu macam mana rasa dia, korang boleh tahu betul-betul macam mana rupa dia, and bukannya just korang tengok dekat Instagram, korang just tengok Ezra nampak macam dia comel. So that I tak nak korang expect that semua hedgehog macam tu, sebab sebenarnya tak. Setiap hedgehog ada lain-lain personality dia. Sometimes korang rasa yang korang boleh handle it, tapi bila pegang korang rasa geli. Sometimes apa yang korang nampak dekat gambar, contohnya gambar daripada seller ataupun breeder, korang expect dia comel ataupun cute, tapi bila korang tengok daripada depan ada something wrong with it, ataupun tak sejinak yang macam korang nampak macam Ezra, ataupun dekat Instagram, Korean Instagram, semua yang dah ambil masa bertahun-tahun, owner dia ambil masa bertahun-tahun untuk dapatkan hedgehog sejinak itu, untuk jinakkan hedgehog dorang setaraf itu. I myself ambil masa setahun untuk jinakkan Ezra. Sebab tu I suggest kalau korang nak beli hedgehog, either dekat seller ataupun dekat breeder, korang jumpa depan-depan, tengok hedgehog tu sendiri. Jangan beli by post. Honestly, walaupun by post, they said yang diorang akan post by lorry ataupun bus, which means macam guarantee bukannya tunggang terbalik kotak tu. But we don't know apa yang hedgehog tu experience panjang berjam-jam kat dalam kotak tu. So I myself tak nak risikokan my hedgehog, and that is one thing, risikokan hedgehog korang sepanjang perjalanan tu. Second is maybe hedgehog yang sampai dekat korang tak seperti apa yang seller ataupun breeder tu janjikan. So susah nak roger in case something is wrong dengan hedgehog tu. So korang nak roger macam mana? Entah seller atau breeder tu akan lari senyap je, and korang punya duit just melayang macam tu sahaja. So kalau korang nak beli, ada 3 jenis penjual. First ialah pet shop. Dekat kedai pet shop semua tu memang banyak diorang letak bersegerombolan hedgehog kat dalam satu tank yang kecil. Memang kesian sangat-sangat. Yang second ialah breeder. Breeder ni ialah memang orang yang dia dah bela hedgehog lama, dia ada experience lama bela hedgehog, dan dia breed dengan intentionally, dengan niat untuk breed hedgehog diorang memang untuk jual. So maknanya memang diorang breed, beranak pinakkan hedgehog tu as a part of their life. Thirdly ialah seller, iaitu seller biasa yang diorang memang jual sebab diorang punya hedgehog tiba-tiba beranak ke. So let's say diorang terbeli hedgehog tu daripada pet shop and dia tak tahu hedgehog tu mengandung, and then tiba-tiba beranak, dia tak tahu, so dia jual anak tu dekat orang lain. Dia bukan breeder, dia tak ada niat untuk beranakkan hedgehog dia, ataupun dia ada niat tapi just a one time thing, sekali je dia nak beranakkan hedgehog dia and then dijual hedgehog tu. Maknanya dia bukan all time breeder. So itu ialah beza 3 benda ni, pet shop, breeder dengan seller. So first, let's talk about pet shop. Honestly speaking, I memang sangat-sangat tak puas hati dengan pet shop dekat Malaysia ni, mostly sebab diorang hanya fikirkan pasal duit.
So banyak-banyak haiwan yang diorang letak dekat pet shop tu, diorang letak banyak-banyak dekat dalam satu tank, and kita tak tahu hedgehog tu di belakang pet shop tu macam mana diorang track hedgehog diorang makan minum diorang bagi ke tak betul-betul, diorang jaga ke tak. I pernah jumpa pet shop yang hedgehog dia dah mati dah dekat dalam tank tu, and dia tak sedar. Orang tegur baru cakap lah dah mati. Like hedgehog yang dekat pet shop tu dijual, diorang selalunya akan campur-campurkan dekat dalam satu tank yang besar. So kalau satu hedgehog ada kutu, yang lain pun ada kutu sebab dia memang berjangkit. So bila dia letak banyak-banyak macam tu, betul ke dia jaga hedgehog tu, setiap satu hedgehog tu? And kalau dari segi bonding, memang diorang tak kasih lah. Memang diorang tak ada masa. Diorang ada haiwan lain yang diorang nak fikir, yang diorang nak jaga just untuk jual, untuk duit. Sebab tu hedgehog yang selalu orang beli daripada pet shop, last diorang bawa balik, diorang punya hedgehog ada masalah kutu. Memang common hedgehog yang balik daripada pet shop ada masalah kutu. Sebab diorang jaga pun diorang guna habuk kayu yang tahi pun diorang lama tak bersihkan. Tantah seminggu sekali baru diorang bersihkan tahi tu. So hygiene memang tak jaga. And hedgehog tu maybe ada salmonella. Salmonella ialah dia penyakit di mana hedgehog tu sendiri terdedah dengan bakteria kotoran, maybe daripada tahi dia sendiri, and dia terkonsum tahi dia sendiri, and dia ada salmonella. And hedgehog diorang juga tak jinak sebab memanglah letak banyak-banyak je diorang pun stres. Sebab hedgehog ni solitary animal, diorang lebih suka bersendiri. Of course lah diorang stres kalau letak banyak-banyak dalam satu tank. Lepas tu pula diorang tak ada tuan, sebab dekat pet shop bukannya diorang bawa keluar main-main dengan hedgehog tu selama at least 30 minit setiap hari. So diorang tak ada interaction dengan human. Sebab kebanyakan daripada pet shop ni memang sangat-sangat pemalu. For me, kenapa korang nak beli, nak support pet shop yang diorang sendiri tak tahu apa yang diorang buat? Kalau you guys tanya orang pet shop tu, hedgehog ni yang macam mana, diorang tak dapat explain, ataupun diorang akan diorang explain tapi dengan yakinnya diorang cakap something yang wrong. Diorang cakap belilah 2, hedgehog ni kena ada kawan, padahal clearly hedgehog is a solitary animal. So kalau korang buyer, korang tak tahu benda tu and korang kena tipu, tak kesian hedgehog korang dan juga duit korang sendiri melayang, and now korang kena deal with hedgehog yang bermasalah. So yes, if you tanya I memang takkan support pet shop. Walaupun korang sedih yang hedgehog tu, korang nak selamatkan hedgehog tu, tapi pet shop tu still akan dapat duit tu. And diorang tak akan dengar kalau you kata kesian hedgehog ni semua. Diorang akan keep on ambil supply hedgehog banyak-banyak daripada breeder yang tak bertauliah. Supply diorang punya pet shop tu dengan hedgehog lagi, dan diorang keep on dapat duit lagi. So kalau korang beli hedgehog tu just sebab kesian dekat hedgehog tu, korang just do bad than good. Sebab orang pet shop tu akan still supply hedgehog, dan akan banyak lagi hedgehog yang kesian terperangkap kat dalam tank tu. So, kalau kenapa you tak beli hedgehog daripada seller atau breeder yang tahu, yang betul-betul tahu pasal hedgehog and tahu sedar apa yang diorang buat, so that even after daripada korang beli, korang boleh refer dekat korang punya seller, ataupun korang boleh refer daripada korang punya breeder if in case hedgehog korang ada problem ke, ataupun any curiosity yang pasal hedgehog korang ada. At least seller ataupun breeder yang bertanggungjawab, diorang boleh tolong you, guide you and jawabkan untuk you, daripada korang beli kat pet shop. After that korang seorang-seorang sendirian. One more thing, bila korang beli kat pet shop ni, ialah korang tak dapat tahu salah sila hedgehog tu sendiri. Kalau korang beli kat breeder yang bertauliah, yang bertanggungjawab, diorang akan bagi tahu list details about hedgehog tu yang betul-betul. Contohnya hedgehog yang diorang breedkan tu, yang korang nak beli tu, siapa mak dengan ayah dia, mak dia bakar apa, ayah dia bakar apa, ataupun any history, in medical history yang diorang ada, bapak dia pernah ada masalah respiratory infection ke, lepas tu dah pergi vet, dah prescribe apa. So benda-benda ni sangat important, sebab nanti korang sebagai hedgehog owner, korang bawa hedgehog korang tu kat vet in case ada problem. It is important untuk korang lay out, bagi tahu semua ni dekat vet korang.
vet korang dapat clear information untuk hedgehog korang untuk tolong dia diagnose apa masalah hedgehog korang sendiri. So medical history of the hedgehog itself sangat-sangat important sebelum korang beli ataupun ada hedgehog. So kalau korang beli dekat breeder ataupun seller yang bagus, diorang boleh bagi tahu semua benda tu dekat korang sebab diorang memang jaga and diorang memang tahu ambil berat pasal hedgehog tu sendiri. Bila korang beli hedgehog, korang invest untuk hedgehog tu, korang keluarkan duit untuk hedgehog tu. So korang sebagai customer have a right untuk dapat hedgehog yang dalam keadaan baik, yang tak ada kutu, and even better kalau hedgehog yang jenis berani, sebab hedgehog yang jenis berani dia lebih senangkan untuk jinakkan. So kalau breeder and seller yang bagus, daripada baby lagi dia bagi kasih sayang yang okey, cara handle dia okey. So daripada baby lagi dia dibesarkan berani dengan orang. So bila dia pas kepada next owner, which is you yang nak beli, so senanglah korang nak jinakkan dia sebab daripada kecil lagi baby tu dah expose dengan cara handle yang bagus, environment yang bagus. Compare daripada hedgehog yang daripada pet shop ataupun daripada breeder dengan seller yang tak bertauliah, tak bertanggungjawab, dia punya environment sangat teruk, very very poor husbandry, welfare tak jaga, kebajikan tak jaga, dan diorang pun traumatized dan kemurung. So now masuk topik pasal breeder. So breeder ni of course ada breeder yang bertanggungjawab, ada breeder yang tak bertanggungjawab. Yang tak bertanggungjawab tu memang dia hanya fikir untuk duit saja. Sometimes even breeder yang tak bertanggungjawab ni, diorang lah yang supplykan hedgehog diorang banyak-banyak, diorang beranak pinakkan banyak-banyak, tak kira pasal inbreeding. Inbreeding tu di mana hedgehog berkahwin dalam satu induk, which is adik-beradik, jantan betina kahwin ataupun bapa dan anak kahwin, mak dan anak jantan kahwin. So itu tak boleh sebab dia akan rosakkan jin diorang. Dan banyak lagi masalah yang lain sebab dia macam dia punya jin tu tak kena. Breeder yang tak bertanggungjawab ni, diorang tak tahu pasal tu, diorang tak ambil kisah pun pasal tu. And even kebajikan diorang, cara jaga diorang just letak dekat cage kecil-kecil. Diorang keep beranak pinakkan hedgehog betina dia banyak kali. Sometimes tu yang ada sampai 6 kali beranak. And bayangkan hedgehog betina ni setiap kali beranak, entahlah dia beranak sampai 4 kali, sampai boleh up to 8 hedgehog. Bayangkan 6 kali dia beranak, and sometimes breeder ni dia tak kasih waktu cuti pun untuk ibu hedgehog. Dah habis beranak tu dia matingkan lagi, dia breedkan lagi. So kesian sangat-sangat diorang buatkan hedgehog betina tu sebagai kilang beranak just untuk diorang dapat duit. Breeder yang tak bertanggungjawab, tak bertauliah ni, diorang memang jaga pun dalam bekas yang kecil je, and then letak banyak-banyak, tak kisah pasal environment, and then tak ada will. So hedgehog diorang pun kemurungan. And memang cara diorang jaga tu sebab diorang hanya fikir pasal duit. Diorang tak fikir langsung pasal perasaan hedgehog tu sendiri. Hedgehog ni memanglah tak ada akal macam manusia, tapi diorang ada kemahuan diorang. Diorang nak dalam satu malam diorang boleh lari sampai 12 batu. So kalau tak ada will, diorang boleh kemurungan sebab diorang tak dapat fulfill kemahuan dan keperluan diorang itu. Kalau korang tak buat enough research on apa yang sepatutnya proper way owner provide untuk hedgehog, dan korang main beli je dekat mana-mana breeder ataupun seller, it means yang korang support diorang untuk keep beranak pinakkan hedgehog korang hanya sebab duit. So why not korang sendiri tahu apa yang perlu hedgehog ni ada, apa yang perlu hedgehog ni deserve, so that bila korang cari breeder ataupun seller, korang tengok cara dia jaga berdasarkan gambar tu sendiri, berdasarkan cara seller ataupun breeder tu sendiri. Korang dah dapat tahu, oh ini breeder yang bagus. So korang yakin untuk beli dengan dia. Sebab tu korang sebagai buyer, customer pun korang kena smart. Jadilah buyer ataupun customer yang smart supaya korang sendiri tak kena tipu. Imagine kalau korang beli daripada pet shop ataupun korang beli pada breeder ataupun seller yang tak okey, korang bawa balik pula hedgehog yang sakit, yang ada kutu, and then korang refer dekat breeder ataupun seller tu, hedgehog I ada kutu. And I don't think kalau breeder ataupun seller yang tak bertanggungjawab, diorang akan senyap je, diorang takkan layan you. And you lah terkontang-kanting seorang-seorang, taklah dah habis duit dah beli hedgehog tu,
kena terus bawa hedgehog tu pergi vet pula untuk rawat kutu dia. Korang sendiri yang akan in trouble. So, conclusionnya di sini antara pet shop, breeder dan seller, belilah daripada breeder dan seller yang bertanggungjawab, yang tahu apa yang diorang buat, yang memang korang nampak yang betul-betul diorang sayang, betul-betul diorang jaga kebajikan hedgehog tu. Sometimes ada orang, diorang claim je yang diorang tahu pasal hedgehog, konon dah ada banyak hedgehog sebelum ni, tapi cara jaga dia ke laut, and diorang rasa cara jaga diorang betul, but no, korang sendiri yang research pasal hedgehog and tahu apa yang sebenarnya kena provide untuk hedgehog, korang sendiri yang kena decide. Sebab kalau orang yang nak claim dia hedgehog lover, dia sayang hedgehog, semua orang boleh claim yang dia sayang hedgehog, but the way dia jaga itu itself, the way dia jaga, the way dia jawab, apa yang dia bagi makan, apa yang dia provide untuk hedgehog dia, tells everything. So korang lah yang kena decide kan, korang lah yang kena judge seller ataupun breeder tu, if diorang breeder ataupun seller yang bagus ataupun tidak. Example breeder or seller yang bagus, selain daripada korang boleh nampak rupa gambar-gambar diorang bela, environment dia, husbandry dia, breeder ataupun seller tu juga beri awareness tentang pentingnya menjaga kebajikan hedgehog dengan baik. Bukannya diorang sambil lewa je jaga ala kadar. Second, kalau dia tahu awak first time nak bela hedgehog, dia takkan suggest ambil sepasang. Dia tahu yang buyer kena cuba dulu bela seekor and get experience dulu bela solitary animal. Third, cara diorang promote hedgehog yang dijual lengkap dengan detail, gambar, dan memang nampak diorang nak buyer yang betul-betul pegang amanah. Fourth, diorang jaga harga market, iaitu tak kurang daripada RM100. Diorang tak jual harga lelong ataupun murah sebab diorang tahu membesarkan hedgehog diorang tu dengan penuh kasih sayang. Banyak duit diorang burn sebab makanan yang diberi pun high quality, environment yang bagus. So diorang takkan senang-senang letak harga rendah je. To be honest, sangat-sangat susah untuk cari breeder yang betul-betul memenuhi kriteria-kriteria ini, and even ada pun diorang tak selalu breed dalam kuantiti yang banyak sebab diorang nak jaga kualiti. Jom kita start on guide sekarang ni. Let's say korang dah jumpa breeder ataupun seller yang okay, and now korang nak jumpa di depan-depan and korang nak tengok hedgehog tu sendiri. Jangan rushing. Contohnya dah jumpa dekat breeder seller tu, ambil hedgehog tu terus bawa balik. Jangan. Korang have a chit chat dulu dengan breeder ataupun seller tu, tanya dulu pasal hedgehog dengan dia, tengok dulu hedgehog yang mana yang korang nak beli tu, and judge the hedgehog itself. Kita nak judge betul ke tak hedgehog yang dia nak bagi tu jantan ke betina ke, macam apa yang kita minta. Kita nak judge betul ke hedgehog tu sihat. Kita nak judge dari segi jinak dia berani ke tak, ataupun terlampau agresif ke. I faham kalau orang yang baru dengan hedgehog, susah untuk korang tahu and nilai hedgehog ni betul-betul sihat ke tak, sebab korang tak banyak ada experience jumpa hedgehog yang jenis berlainan. So korang sendiri tak dapat nilai apa yang normal, apa yang tak normal. So this is where I come here untuk guide you, mana yang normal, mana yang tak normal, mana yang nampak sihat, mana yang tak nampak sihat. So before korang jumpa breeder atau seller ni, of course korang minta gambar hedgehog tu. So daripada gambar hedgehog tu itself, minta juga nak tengok gambar hedgehog lain yang available, and kalau boleh dapatkan gambar macam mana diorang jaga hedgehog korang. Adakah diorang guna habuk kayu, apakah kind of bedding yang diorang guna, nampak terurus ke tak. Ada breeder ataupun seller yang tak bertanggungjawab, diorang letak dekat dalam case yang sempit, ada yang dalam kotak pun ada diorang letak. Sometimes ada breeder ataupun seller yang lagi teruk, diorang letakkan sekali jantan dengan betina serentak, sampaikan betina beranak pun serentak, 2-3 betina beranak serentak, and anak-anak hedgehog tu dah campur adukkan dah sampai dia sendiri tak tahu yang ni mana satu bapaknya, yang ni mana satu maknya. So kalau breeder ataupun seller yang bagus, diorang kalau you tanya pasal satu hedgehog ni, diorang boleh jawab bapak dia bakal apa, mak dia bakal apa. Diorang akan take note benda ni. Bukannya jenis breeder ataupun seller yang letak sekali beranak serentak and then okay, masa untuk jual. So diorang hanya fikir untuk duit. Secondly ialah umur hedgehog tu. Umur hedgehog yang selalu orang start jual daripada breeder ataupun seller ialah apabila umur mereka dah 2 bulan hingga 4 bulan. So 2 bulan hingga 4 bulan tu dikira diorang still baby, budak-budak.
So diorang akan jual ikut harga market, which is RM100. Tapi ada juga orang kata kalau contohnya dia dah besar lebih sampai 5 bulan, 6 bulan, so diorang punya harga macam jatuh sebab diorang makin tua. I think for me that is up for you guys to decide. Kalau contohnya orang tu jaga elok-elok sepenuh hati, tapi hedgehog tu just tua tapi dia jual dengan harga yang sama, I think why not. But again, in term of that, it's up to you guys to judge. Now, sekarang let's say korang dah jumpa depan dengan breeder and seller tu. Breeder and seller yang bagus, diorang akan tunjuk, diorang akan faham yang you tak ada pengalaman sangat dengan hedgehog, and diorang akan guide you cara pegang yang betul, which is scooping, bukannya main pegang bang daripada atas tu. Kalau daripada video pun korang nampak breeder ataupun seller tu pegang macam main bang daripada atas tu je, I sendiri akan cakap that's not the right way untuk pegang hedgehog. Sebab hedgehog tu sendiri terkejut. Bayangkan dia ada raksasa daripada atas pegang you. So of course hedgehog akan terkejut. Secondly, korang kena tengok cara hedgehog tu jalan. Yang ni sedikit susah sebab especially bila korang pick up tengok hedgehog tu waktu siang, sebab hedgehog dia tak suka waktu cerah. Some hedgehog waktu cerah dia akan jadi macam jalan tersekat-sekat, padahal dia okey je, and malam dia aktif je berlari. Tapi waktu siang dia memang sangat-sangat sensitif dengan cahaya, dia tak suka cahaya. Hedgehog yang ada masalah neuro problem ataupun masalah dalaman, diorang tend untuk jalan dengan tak coordination. Dia tak coordinate jalan dia. Tiba-tiba dia jalan sikit, tiba-tiba kaki dia terjatuh. Satu kaki je ke belakang dia jatuh. So kita boleh nampak dia jalan tak balance. So kalau hedgehog yang macam tu, something is wrong. Selain daripada nampak dia jalan tak seimbang, lagi satu ialah bila dia jalan, dia heret kaki dia, salah satu kaki dia ke ataupun dua kaki ke, tu maybe kaki dia patah ataupun ada problem, kaki dia tersepit ke sebelum ni, ataupun ada terjatuh ke, problem ke. Itu daripada segi jalan. Tapi ada juga hedgehog yang orang jual yang dia membola je, dia tak nak buka pun muka dia. Even though kalau korang letak dekat atas lantai, korang tak jaga pun, korang tunggu seminit, dah nak dekat seminit, dia still membola juga. Tak nak try untuk jalan, tak nak try untuk buka muka dia. Maknanya dia memang jenis pemalu. Kalau jenis macam tu, perlu put extra effort untuk korang jinakkan dia. Of course, kalau sebagai buyer, of course lah, kalau boleh korang nak cari hedgehog yang dia tak adalah membola sangat. Even membola pun kita orang faham yang dia still baby, dia still tak banyak exposed to the world. So diorang banyak benda lain yang diorang takut. So membola is very normal, especially among babies. Kalau dia tak membola langsung, that is lagi bagus. Macam Ezra, first I dapat dia jenis tak membola sangat. Dia jarang nak membola sebab dia jenis berani. Kalau orang angkat dia akan terus nak lompat keluar daripada tangan orang, sebab dia jenis nak jalan jauh daripada orang. Maknanya dia jenis berani. Daripada hedgehog yang jenis membola je, buka muka pun langsung tak berani. Comparison between hedgehog yang berani dengan hedgehog yang membola dah seminit still membola walaupun korang tak pegang dia, maknanya hedgehog yang membola tu susah sikit untuk korang jinakkan. But again, it is still up to their personality. Maybe waktu tu je diorang membola. Maybe after that, if korang still decide untuk beli dia cepat je open up. Sebab again, like I said, hedgehog ni ada different personality. Next, korang tengok terperinci badan dia. It's okay kalau ada seller ataupun beri dekat situ, korang, kalau I akan tengok je dekat-dekat, nak tengok telinga dia, nak tengok hidung dia. Sebab kat telinga ni sangat-sangat banyak hedgehog, especially kalau daripada pet shop, telinga dia dah tak ada. Sebab dia letak ramai-ramai hedgehog tu bergaduh, gigit telinga lah, ada luka lah. So korang check telinga dia. Sometimes ada hedgehog ada fungus, berkerak telinga dia. Ada juga yang ada kena makan dengan kutu. Lepas tu korang check diorang punya kemaluan, betul ke tak diorang punya jantina. So sebab tu before beli, make sure korang tahu untuk bezakan jantina jantan and betina. Kalau tak still was-was, korang boleh direct tanya dekat seller dengan breeder tu. Seller and breeder yang bagus, dia akan tunjuk satu-satu apa differentnya.
Lepas tu korang check dia orang punya duri, okey ke tak, quills dia, check dia punya kaki, check segala benda lah terperincinya. Mata dia, kalau mata yang sihat dia memang shiny, dia tak ada macam cataract dekat mata dia. So yes, check dengan secara terperinci, okey. Bila korang tengok depan-depan macam tu, walaupun korang ambil masa sampai 30 minit jumpa dengan seller, chit-chat dengan seller tu, still kalau korang nak detect kutu, sangat susah untuk korang detect kutu. Sebab kutu yang ada dekat Hairshop ada 4 jenis kutu. Tak semua 4-4 ni korang boleh nampak dengan mata kasar. Ada yang boleh nampak dengan mikroskop saja, ada yang boleh nampak dengan mata kasar. So korang cakap dengan seller tu, make sure korang ada agreement dengan seller tu, black and white agreement kalau boleh, yang ada macam warranty. Contoh let's say kalau 3 hari ataupun seminggu korang beli Hairshop tu, baru bawa balik Hairshop tu, korang ada jumpa masalah ke, korang baru faham ada kutu ke, so korang boleh refer dekat breeder ataupun seller tu. So korang je lah antara korang minta refund ke ataupun minta half of the money ke, so that you boleh guna half of the money tu untuk bawa Hairshop korang pergi vet untuk rawat kutu. So dealing between breeder and seller sangat-sangat important. Sebab tu important untuk korang cari breeder and seller yang bagus, supaya that after diorang found out yang Hairshop diorang punya ada problem, diorang tak lari and senyap macam tu je. Tapi ada juga yang breeder ataupun seller dia putar belik cerita and they still refuse untuk bertanggungjawab. So yeah, habislah cerita pasal beli Hairshop. Sekarang kita nak masuk pasal adopt ataupun rescue Hairshop. So adopt and rescue Hairshop ni, I encourage orang yang dah pernah deal, dah pernah at least jaga Hairshop je, yang decide untuk adopt ataupun rescue Hairshop. Sebabnya adopt and rescue Hairshop ni ialah bukan Hairshop yang dibeli, tetapi Hairshop yang diselamatkan, iaitu Hairshop yang daripada asalnya daripada owner yang tak bagus, ataupun breeder ataupun seller yang nak macam let go je Hairshop dia sebab dia tak nak jual dah, and Hairshop tu memang previously memang in very keadaan yang sangat daif, and dia pun dah kemurungan, Hairshop itu dah traumatized, and of course Hairshop tu tidak jinak. Selain tu Hairshop tu of course ada masalah lain, ada kutu, ada fungus, ada banyak masalah, dan juga salah silah Hairshop tu pun kita tak tahu. Sometimes Hairshop yang kita rescue tu kita tak tahu umur dia berapa, kita tak tahu salah silah medical history dia, kita tak tahu. Sebab kalau kita nak tanya owner previously, kita tak boleh tanya, sebab sometimes Hairshop yang kita adopt ataupun rescue ni, dia dah bertukar-tukar owner banyak kali. Daripada first orang beli, orang tu tak nak sebab kononnya tak jinak, so dia give up. Pas dekat second owner pula tak nak, dia give up. Pas tu second, third, fourth, last Hairshop tu dia macam kesian lah. Dia ibarat korang kena pindah rumah banyak kali, tukar mak ayah banyak kali, and lagi-lagi kalau owner tu tak tahu nak bagi what's the best for their Hairshop, and tak research pasal Hairshop, and diorang just expect Hairshop ni just nak yang jinak je, last diorang tak dapat yang jinak, diorang decide untuk buang ataupun decide untuk bagi dekat orang, and this cycle continue sampailah Hairshop tu reach kepada I ataupun kepada owner Hairshop yang lain yang rela untuk adopt ataupun rescue Hairshop. So far I dah foster up to 10 Hairshop. Foster ni maknanya I jagakan, rawatkan kejap Hairshop yang I adopt ataupun rescue before I bagi dekat orang yang betul-betul nak jaga Hairshop. So before I bagi dekat orang yang betul-betul nak jaga Hairshop, I akan screening orang tu dulu, make sure dia at least ada basic info tentang Hairshop, and dia willing untuk committed dengan Hairshop yang bermasalah, Hairshop yang traumatized, yang Hairshop yang kemungkinan tidak akan dapat dimanjakan pun. So that's why untuk adopt and rescue Hairshop, I sarankan orang yang ada pengalaman untuk jaga Hairshop. Lagi bagus orang yang ada pengalaman, ada jaga banyak Hairshop. But in case if you baru dengan Hairshop tapi you nak adopt and rescue Hairshop, sebab adopt and rescue Hairshop ni memang harganya free, orang kasih for free, orang tak jual balik. Kalau orang tu, owner tu dia jaga pun teruk,
lepas tu dia nak jual balik untuk duit, memang kalau I marah lah, sebab dia jaga tak elok, and headshot dia maybe ada kutu, maybe ada sakit, lepas tu dia nak jual pula untuk duit. Konon-konon untuk cover balik dia punya modal beli headshot tu. For me that's a not good thing, sebab kau jaga pun dah tak elok, lepas tu kau nak duit balik. Sebab headshot yang macam tu dia dah come with banyak masalah. So kalau dia charge duit, orang yang ambil dia nak kena keluarkan duit untuk pergi vet pula. So for me itu sangat-sangat tidak adil, sebab bila kita main dengan duit, of course kita nak headshot yang sihat, headshot yang senang dijinakkan, bukannya headshot yang dah ada banyak masalah. Ataupun selain daripada itu, ada juga owner headshot yang dia sedar dia tak boleh bagi the best untuk headshot diorang. For example, dia busy ke, dia jaga elok, tapi dia busy ke, ataupun dia jaga tak seberapa elok sebab kononnya dia beli untuk anak dia and dia sendiri tak ada jaga, and now dia nak pass tu orang lain, and dia sedar dia jaga tak elok and it is better untuk headshot tu find a better home. Then I think that's a very good action. Walaupun dia tak beri yang terbaik untuk headshot tu, at least dia sedar yang headshot tu lebih baik dekat tangan orang lain yang boleh bagi headshot tu kasih sayang sepenuhnya. So that's a good thing, walaupun dia tak boleh beri itu kepada headshot diorang. So yes, rescue headshot ni dia ada datang daripada banyak jenis background, pelbagai jenis background, pelbagai jenis trauma, pelbagai jenis salah silap yang sometimes kita sendiri tak dapat tahu. Kita sendiri tak dapat tahu berapa banyak owner dah dia di pass on. So headshot tu dia punya komitmen kita terhadap headshot tu kena lebih sikit dan berat sikit, sebab headshot tu maybe ada sakit and kita kena bawa ulang alik pergi vet. So that's why I encourage rescue ataupun adopt headshot ada pengalaman dengan headshot. In case apa-apa jadi dekat rescue headshot tu, dia boleh follow insting dia, dia boleh tahu at least apa nak buat, terus bawa ke vet, tak ada masalah financial untuk banyakkan keluar duit ke apa ke. Sebab tu rescue and adopt headshot ni dia more sesuai untuk owner headshot yang dah ada pengalaman dengan banyak jenis headshot. Tapi let's say if korang baru untuk beli headshot and korang rasa nak adopt and rescue headshot, sebab adopt and rescue headshot itself ialah amalan yang for me mulia, sebab korang selamatkan headshot tu. Tapi kalau let's say korang baru nak beli headshot tapi korang tak nak beli, korang nak adopt or rescue headshot sebab korang nak tolong selamatkan headshot tu, boleh, tak ada masalah, dengan syarat korang aware komitmen, banyak masalah yang akan mendatang, dan korang aware yang korang mampu untuk berikan everything for that hedgehog. Bila hedgehog tu ada masalah nanti ke, susah sangat nak jinak ke, korang rela and tak give up untuk that hedgehog, and korang yakin korang takkan give up, then go on adopt or rescue hedgehog tu. Okay, as long as korang tahu apa yang korang buat and korang yakin that you can save the hedgehog, that you can commit to that troubled hedgehog. Alright, so kita dah cover semua topik, and now kepada korang yang still nak consider hedgehog, conclusionnya ialah it's very very important untuk korang tahu apa sebenarnya yang korang nak. Adakah korang nak hedgehog yang korang tahu and make sure korang tahu diorang punya salah silap keluarganya, ataupun korang nak hedgehog yang senang dijinakkan. In that case, kalau korang nak hedgehog yang senang dijinakkan, korang should go untuk buy hedgehog daripada breeder ataupun seller yang bertauliah, yang bertanggungjawab. But in case kalau korang nak adopt or rescue hedgehog, korang nak buat sesuatu amalan yang mulia, selamatkan hedgehog, then korang boleh adopt ataupun rescue hedgehog. But of course, korang kena tahu the cons, the beban and komitmen yang korang kena beri sangat-sangatlah besar. For me dulu waktu first I nak dapat my first hedgehog, which is Ezra, of course lah I nak hedgehog yang jinak. Sebab the reason why kita nak pet first is kita nak haiwan yang jinak, yang nak dengan kita, betul tak? But now that I see a lot of hedgehog out there yang teraniaya, yang dalam keadaan sangat daif, so I start untuk foster hedgehog, rescue and adopt hedgehog. So yes, apa-apa pun pilihan korang, make sure korang be a smart owner, be a smart future owner,
And of course korang do not rush things, jangan in rush, sebab sometimes rushing itulah yang in term of beli, rushing itulah yang end up korang dapat headshot yang problem lah, yang ni lah. And jangan in rush untuk korang dapatkan headshot. It's okay untuk ambil masa untuk research headshot, ambil masa beli barang untuk headshot. It's okay kalau barang tu dah sebulan dah ada tapi headshotnya still tak jumpa headshot yang tepat daripada breeder yang bagus ataupun seller yang bagus. It's okay, do not rush. InsyaAllah one day you will find a good match headshot for you. Sebab I faham sangat susah untuk cari seller ataupun breeder yang betul-betul bertanggungjawab, yang bertauliah. And it's okay to take time. Do follow my Instagram and my Facebook. I always update in case I tahu any seller ataupun breeder yang bertanggungjawab. I memang kenal dia and I memang tahu cara dia jaga sangat bagus. I akan share if diorang ada headshot untuk dijual ataupun headshot yang for adoption. There are a lot of owners out there yang refer to me and trust me, which is thank you very much for trusting me untuk carikan adopter next owner yang sanggup untuk rescue ataupun adopt hedgehog. So if you interested untuk adopt or rescue hedgehog, do follow my Instagram and my Facebook. I will keep update if we have one. Bye bye. See you guys in next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.